Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dapat sama-sama berkumpul pada petang ini bagi kita menyambung semula pengajian ilmu fardu ain kita. Terima kasih tuan-tuan cik puan. Baik. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama lagi kita kumpul tuan-tuan cik puan pada petang ini bagi menambahkan ilmu pengetahuan kita, bagi menguatkan lagi kita punya ilmu khususnya dalam ilmu fardu ain. Yang mana kita dah tahu ilmu ni adalah ilmu yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Itu dia. Kan? Dan kita juga dah tahu ilmu ini bila mana kita tak belajar ilmu ini maka hukum dia adalah berdosa. Selagi mana kita tak belajar ilmu ini kan, sengaja meninggalkan belajar ilmu ini ataupun tak tahu dah Islam tu punya tak tahu fardu ain tu wajib belajar. Ini pun termasuk di kalangan golongan orang yang berdosa. Tu dia. Jadi insya-Allah tuan-tuan cik puan, hari ni saya nak sambung semula. Saya nak sambung semula pada pengajian kita yang semalam. Siapa yang masuk semalam tu dia tahu lah. Tapi tak apa, jangan risau, saya ulang lagi. Tak faham boleh tanya. Terima kasih. Yang baru masuk, yang boleh bantu follow, share dan tap-tap like. Yang belum follow boleh follow dulu Jangan lupa follow. Kan? Rugi tak follow. Baik. Alhamdulillah. Kan? Tuan-tuan cik puan dapat sama-sama kita sambung lagi. Jadi insya-Allah petang ni seperti biasa. Terima kasih Syah 20. Semoga dimurahkan rezeki. Petang ni seperti biasalah. Kita nak cerita apa? Kita nak cerita yang namanya adalah struktur ilmu tauhid. Bukan ilmu tauhid, struktur ilmu fardu ain. Minta maaf, struktur ilmu fardu ain. Sebab apa kena cerita perkara ni? Kerana kan, saya dah ulang dah semalam. Ramai orang sekarang ni belajar ilmu agama tetapi tak tahu kedudukan ilmu yang dipelajari. Apa akibat dia? Akibat dia rugi hidup. Rugi hidup. Belajar banyak, rupanya salah jalan. Kan? Dan kena tahu, ilmu yang paling utama adalah ilmu tauhid. Ilmu yang paling utama yang nombor satu. Nombor satu adalah ilmu tauhid. Apa dia? Ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa dalam hidup dia tuan-tuan cik puan tak kenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan dengar betul-betul. Kenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Kenal Allah seperti mana yang diajarkan oleh para ulama melalui kitab-kitab muktabar. Siapa yang tak belajar macam tu, apa jadi pada diri dia? Antaranya apa? Antaranya tiada sah ibadatnya bila mana tak mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Khususnya di kalangan orang awam. Ramai orang awam sekarang ni mereka tak betul-betul kenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan cakap Ustaz orang awam ni mana satu Ustaz? Orang awam ni
Saya dah pernah cerita dah. Siapa dia orang awam? Orang awam adalah orang yang bukan di dalam jalan belajar agama. Itu orang awam semua. Kan? Tak kisahlah dia apa. Dia apa? Dia tukang masak ke? Dia datuk ke? Dia tukang kebun ke? Dia tukang sapu sampah ke? Kan? Dia suri rumah ke? Kalau dia tak belajar ilmu agama, maknanya apa? Memang bukan jalan dia lah. Kita tahulah kan, dia kerja cashier. Maknanya dia orang awam tak? Orang awam. Ada beza ke Ustaz? Ada. Orang yang khusus. Orang khusus apa? Orang yang memang jalan belajar agama. Tak kisahlah dia dekat pondok ke, dia dekat U ke, dia dekat mana-manalah, luar negara ke dan sebagainya. Kan? Kalau memang dia punya kerja adalah belajar agama, dia dikira orang khusus. Tu dia. Faham tak tuan-tuan cik puan? Apa? Orang tanya saya, Ustaz. Ustaz saya cakap orang awam je. Orang awam ni siapa Ustaz? Orang awam ni siapa Ustaz? Saya sebut mention orang awam ni kan. Ni saya terangkan lah siapa dia di kalangan orang awam. Siapa dia yang digelar orang awam? Jadi tahulah, sedar diri. Kan? Kenapa kena cakap perkara ini? Kerana kita dah ulang ilmu fardu ain, kan? Belajar ilmu fardu ain wajib dipelajari oleh setiap mukallaf. Bukan wajib dipelajari oleh orang belajar agama sahaja. Tengok tu. Ramai orang sekarang ni dia tak tahulah silap pandang ke macam mana, salah faham ke, wallahu alam. Dia kata apa? Yang belajar agama ni kan, kena orang yang betul-betul belajar agama Ustaz. Macam kita ni, macam saya tak, contohlah dia kata, macam saya Ustaz, saya kerja tukang masak Ustaz. Jadi saya wajib buat yang wajib je lah. Apa dia? Solat, puasa, zakat. Itu je. Yang belajar ni, belajar bagi kat dia orang lain lah Ustaz. Belajar bagi yang budak-budak yang dekat madrasah ke, budak-budak dekat apa pondok-pondok ke, universiti, tu bagi kat dia orang. Tu dia. Ramai tak orang pegang macam ni? Ramai. Kan? Saya dah jumpa dah baru-baru ni. Yang macam saya cerita semalam tu. Dia kata apa? Dia orang awam. Saya buat benda wajib dah lah Ustaz. Saya solat kan. Okey lah tu, dah lah, cukup lah. Tak cukup tuan-tuan cik puan, tak betul tu. Keutamaan kita adalah belajar ilmu. Itu yang kewajipan kita tu. Kena belajar ilmu. Ilmu apa? Fardu ain. Tak settle fardu ain, dosa tuan-tuan cik puan. Ataupun meninggalkan belajar ilmu fardu ain. Itu yang bahayanya. Baik. Jadi insya-Allah, terima kasih yang baru masuk. Yang baru masuk boleh bantu follow, share dan tap like. Jangan lupa tap like. Baik. Semalam kita dah cerita, kan? Semalam saya dah cerita sedikit lah. Berkaitan dengan apa? Saya cerita Okey, baik. Semalam saya dah cerita sikit. Saya dah cerita berkaitan dengan struktur ilmu. Saya dah cerita asas je lah. Asas, bukan asas ni gini. Ni yang dia punya apa orang panggil, yang paling atas sikit. Fardu ain pecah 3. Kan? Sekarang saya tengah bahas pada ilmu tauhid. Nanti saya bahas lagi. Ada orang tanya. Maaf bertanya Ustaz, saya belajar fardu ain hanya dalam live dan online. Boleh ke Ustaz? Boleh, tak ada masalah.
Tak kisah tuan-tuan cik puan, dia belajar ilmu ni bukannya wajib belajar kena depan-depan, bukan. Tak kisahlah kalau kita tak mampu nak pergi berdepan, nak jumpa ustaz apa sebagainya, online pun boleh, online. Tapi pastikan guru tu betul. Jangan salah pilih guru pula. Okey? Tu dia. Cumanya kalau kita belajar berdepan dengan guru, jumpa guru, apa orang kata face to face, dia ada barakah lah di situ. Ada barakahnya. Okey. Betul. Janji boleh faham ah. Okey. Faham Jadi saya sambung semula. Semalam kita dah cerita ilmu tauhid pecah 3. Tauhid, fiqh, tasawuf. Dan saya bahas pada ilmu tauhid. Kita pun dah tahu dah, ilmu tauhid pecah 4. Yang pertama ilahiyah. Yang kedua nubuah, kenabian, ilahiyah ketuhanan. Yang ketiga sam'iyat. Yang keempat mumkinat. Dan kita juga dah cerita dah, ilahiyah pecah 3. Wajib, mustahil, harus. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat harus bagi Allah. Dan semua ini wajib dipelajari dengan dalil. Dalil apa? Dalil ijmali. Inilah yang level orang awam lah, senang kata. Level orang awam, level darjah 1 wajib belajar sampai sini. Sampai wajib lepas buat dalil. Terima kasih yang baru masuk. Yang baru masuk boleh bantu tap like, follow dan share. Jangan lupa. Follow dulu. Okey? Follow. Tap like jangan lupa Tu dia. Ni. Selagi mana kita belajar ilmu ni, selagi mana tak, orang kata apa? Tak reti buat dalil. Contoh lah tu. Tak reti buat dalil. Orang tanya, apa dalil sifat iradah? Tak tahulah. Tak tahu. Apa hukum dia? Berdosa. Wajib sampai boleh buat dalil. Orang tanya apa dalil mukhalafah? Boleh jawab. Dalil mukhalafah. Apa dalil sifat kudrah? Tu. Boleh jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey? Ni orang awam wajib ke ustaz boleh buat dalil ni? Wajib. Habis kalau saya tak reti buat dalil macam mana? Kalau saya tak reti buat dalil. Kalau dia tak reti buat dalil, wajib dia belajar sampai mati. Wajib dia belajar tak boleh berhenti. Maknanya kena sentiasa belajar. Kalau sampai mati tak reti buat dalil, sampai matilah kena belajar. Jangan sampai meninggalkan belajar. Okey, faham Tu dia. Seterusnya, pada nubuah pun sama juga. Kan? 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat harus bagi Rasul. Pun kena tahu dalil juga. Cumanya lah ialah dalil kalau sifat Nabi senang kan. Tu dia. Seterusnya, pergi pula pada perkara sam'iyat. Pergi pula pada perkara sam'iyat. Apa dia perkara sam'iyat? Perkara ghaib. Sam'iyat adalah perkara ghaib. Macam mana nak belajar perkara ghaib ni? Cukup dengan kita yakin perkara ghaib itu wujud. Ada benda tu. Apa dia? Contohnya adalah apa? Perkara ghaib. Contoh, syurga. Syurga, neraka. Lagi dosa, pahala. Ni dia. Lagi apa lagi? Hari kiamat. Hari kiamat. Ni dia. Cukup dengan kita percaya sahaja. Yelah. Mizan semua tu. Cukup kita percaya perkara ini ada. Settle dah.
Lepas tu saya kata perkara sam'iyah ni dia senang. Perkara sam'iyah ni dia senang je. Dia tak perlu belajar mendalam. Orang awam pada perkara sam'iyah apa? Cukup percaya saja. Orang tanya, syurga neraka wujud tak? Wujud. Dosa pahala ada tak? Ada. Hari kiamat akan berlaku ke tak? Akan berlaku. Dah settle lah tu fardu ain. Ni jangan pula orang tanya, syurga neraka ada tak? Tak tahulah. Tu reka cerita kot. Tu. Itu tak boleh. Kan? Saya rasa tak ada kot. Kalau dia menidakkan habis. Boleh apa? Boleh jatuh kufur. Orang tanya, betul ke kita ada dosa pahala? Tak adalah. Buat je lah apa-apa nak buat. Tak boleh. Siapa cakap macam ni, habis. Rosak iman. Kan? Itu dia. Habis yang selalu saya tengok orang cerita tak boleh rasa-rasa. Betul-betul tak boleh. Tak boleh rasa-rasa. Wajib. Kalau orang tanya, wajib jawab dengan yakin. Ada syurga neraka. Kan? Dia tak boleh fikir. Tak boleh. Dia tak boleh fikir-fikir. Habis saya selalu tengok ada orang yang menceritakan keadaan syurga, keadaan neraka tu macam mana pula? Itu bukan fardu ain ke? Okey. Kalau cerita berkaitan dengan perkara sam'iyat, itu pada fardu kifayah. Kan? Itu fardu kifayah. Contoh, ada ustaz yang ceritakan suasana di dalam syurga. Suasana dalam syurga. Nikmat-nikmat di dalam syurga. Itu semua fardu kifayah. Seksaan di dalam api neraka. Itu semua fardu kifayah. Okey. Faham jelas Hari kiamat. Kan? Suasana keadaan hari kiamat. Tanda-tanda kiamat tu semua tu. Itu pada fardu kifayah. Kalau tak tahu, dosa ke ustaz? Tak dosa. Kalau kita tak tahu kan, orang tanya macam mana keadaan syurga Orang tanya, mula-mula orang tanya syurga ada tak? Syurga ada. Macam mana keadaan syurga? Saya tak tahulah. Tu, tak dosa. Tak dosa. Okey, faham Sampai sini faham? Orang tanya. Apa? Pernah orang tanya guru saya pasal ni. Ustaz, pahala tu ada tak? Guru saya kata apa? Ada. Macam mana bentuk pahala? Dia tanya tu. Macam mana bentuk pahala? Itu wallahu a'lam. Tiada lagi ulama bahaskan bentuk pahala tu macam mana. Tetapi perumpamaan lah. Orang kata kan. Perumpamaan banyaknya pahala itu ada. Kan? Macam orang kata apa? Siapa yang pergi mengiringi jenazah sehingga tanah perkuburan akan mendapat pahala sebesar 2 gunung Uhud. Contoh macam tu. Kan? Itu perumpamaan. Bukan nak kata pahala tu bentuk gunung Uhud, bukan. Jadi itu kalau tanya apa? Cakap je wallahu alam. Saya pun tak tahulah bentuk macam mana. Tak wajib untuk saya belajar dah. Asalkan kita percaya ada, dah cukup dah. Okey, faham Okey, sampai sini faham. Terima kasih yang dah follow. Jangan lupa tap like sambil dengar, tap like. Nak tanya soalan, insya-Allah boleh tanya. Nak tanya soalan boleh tanya, tak ada masalah. Yang mana saya boleh bantu jawab, saya jawab. Kalau tak tahu, saya cakap saya tak tahu. Ustaz, betul ke baik buruk qadar qada semua dari Allah? Ya, betul. Semua daripada Allah. Bukan semua daripada Allah, semua Allah jadikan. Ayat dia tak kena tu. Dia bukan semua dari Allah, semua Allah jadikan. Itu yang paling tepat baik dan buruk Allah jadikan. Okey, faham cuma buruk kita sandarkan pada diri kita atas kelemahan secara zahirnya. Tu kena cakap zahir tu.
Dia kena faham. Itu bahas pada apa? Itu pada bab takdir. Nak cerita pasal baik buruk, qada qadar, itu pada bab takdir. Itu kena satu kuliah tu nak terangkan pada bab takdir tu. Ramai orang salah faham, kan? Orang salah faham pada bab takdir. Kan? Seolah-olah apa? Seolah-olah menafikan takdir. Oh, ini bahaya ni. Ni dahsyat ni. Budak zaman sekarang ni. Hati-hati tuan-tuan cik puan Cerita bab takdir ni nantilah saya bahas insya-Allah, kalau ada kesempatan saya bahaslah pada bab takdir. Tapi biasa guru saya yang bahas bab takdir ni. Bila sebut pasal takdir, kena pandang daripada dua sudut pandang. Tak boleh pandang daripada satu sudut pandang saja. Apa dia? Zahir dan hakikat. Zahir, kan, seolah-olah makhluk yang buat. Hakikat, segala perkara, segala takdir, kan, semua adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tahu Ustaz. InsyaAllah apa tak apa. Kalau nak tahu jangan risau. Boleh follow dulu. Jangan lupa follow. Kalau rasa macam saya lupa, boleh join kelas. Jangan risau. Kita ada kelas juga. Kan? Kita guna kitab Matan Faridah. Kitab Faridatul Faraid fi ilmi aqaid. Ini memang sedap ni. Pada bahas bab takdir, cantik guna kitab ni. Bagi orang awam faham, lekat betul-betul. Okey. Apa ramai orang sekarang ni dia salah faham. Kan? Salah faham contoh apa? Salah faham pada bab takdir, dia boleh jadi dua golongan. Hati-hati tuan-tuan cik puan. Apa dia? Satu, boleh jadi golongan Mu'tazilah. Siapa yang salah faham pada bab takdir. Kalau lagi dahsyat lagi, boleh jadi golongan Jabariyah. Ni dia. Kan? Kalau macam orang kata apa? Bukan ringan, tetap salah juga, sesat juga. Dia menjadi apa? Golongan Mu'tazilah. Kalau dahsyat, golongan Jabariyah. Okey. Itu dia. Jadi hati-hatilah, hati-hati. Kan? Kalau saya nak cerita, boleh cerita dalam ni, tapi insya-Allah lah, kalau ada kesempatan, saya tengok macam mana. Sama ada esok ke, lusa ke. Okey. Terima kasih yang dah follow. Yang baru masuk jangan lupa follow, share dan tap like. Baik. Tetap kena Asy'ariyah Maturidiyah. Ya betul, memang kena Asy'ariyah Maturidiyah. Risau. Kita ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu kita. Jangan berubah, jangan ubah-ubah. Jangan tukar-tukar, tak boleh. Banyak-banyak pening nanti. Banyak-banyak pening nanti. Okey. Seterusnya, masuk pula pada mumkinat. Masuk pula pada mumkinat. Terima kasih yang dah bantu follow Jangan lupa tap like Tap like jangan lupa. Sambil-sambil dengar, sambil-sambil tap like. Bantu kawan-kawan kita, bantu masyarakat kita masuk dalam live kita ni biar tengok. Terutama apa? Terutama golongan anak-anak muda. Zaman sekarang kan dia kan macam tu. Zaman sekarang orang, saya tak tahulah siapa yang membawa kepada pemikiran seperti ini. Kan? Dia nak tarik orang ni bukan nak tarik jalan agama, dia tarik budak-budak ni pergi pada healing. Healing. Ramai tahun sekarang nak healing, betul ramai. Zaman sekarang kan memang budak-budak kan nak healing. Tak kisah daripada muda sampai ketua, semua nak healing dia. Healing sampai pagi tak balik. Tu. Kan? Healing je, setiap masa nak healing. Buat kerja sikit stres, healing. Kan? Gaduh dengan kawan sikit stres, healing. La ilaha illallah. Lepas tu bila dah healing, dah balik healing kan, tak kisahlah healing mana-mana. Pergi pantai ke, pergi naik gunung ke, pergi mana-mana lah, berjalan ke shopping, balik rumah, balik semula, orang tanya, hilang tak stres? Tak hilang juga. Pelik saya. Macam engkau ni healing ke tak healing macam ni? Kan?
Macam dia healing, tapi balik rumah makin stres. Oi, saya risau juga. Macam, weh, lain macam. Bukan orang muda je, ibu-ibu pun ada yang healing dengan kau. Tak kisahlah, saya kata semualah, semua. Kan? Daripada yang kecil sampai yang besar, healing tak habis-habis. Itulah. Orang kata kenapa healing? Stres, tak? Stres. Hidup terganggu. Banyak. Wah, itu. Banyak sangat. Lepas tu saya kata, belajar fardu ain, biar hati tenang. Kenapa tak tenang hati? Ni tak belajar fardu ain ni. Kan? Tak belajar tauhid. Itu yang hati gundah gulana. Sebab apa? Itu maksud apa? Itu semua pada takdir. Itu semua pada bab takdir. Ramai tak? Betul, ramai. Kenapa stres? Sebab apa? Tak dapat terima kenyataan. Tu ramai tu. Healing pergi kuliah agama pun boleh. Itu paling betul. Nak healing cara sebenar ni, healing dengan belajar tauhid. Confirm. Macam mana Ustaz tahu? Saya dah cuba dah. Dulu macam stres. Alhamdulillah. Belajar tauhid sifat 20, hati lega. Nampak semua bahagia je. Kan? Tu nampak ustaz macam happy, memang happy selalu. Okey. Tak balik pada itulah saya kata, nak tenang, hati damai, kan? Kembali pada asas. Kan? Kembali kepada asas. Okey. Nak cerita pada takdir, nak saya cerita takdir ke tuan-tuan cik puan? Saya tengah cerita ni. Kenapa? Nak saya bahas pada bab takdir. Ramai tak nak? Kalau ramai, saya bahaslah sikit lah. Kan? Orang dah tanya dah ni. Risau pula saya kan. Takut. Ustaz baru cerita tadi. Takdir bagi tenang. Okey. Boleh saya cerita bab takdir sikit tapi jangan lupa follow dulu. Follow dulu. Tap like. Jangan lupa tap like. Saya ceritalah takdir. Saya cerita bab takdir. Sekejap. Saya tengok ada ruang lagi tak. Orang dah tanya, tak sedap pula sebab kalau ni guru saya katalah, kalau ada orang tanya soalan, seeloknya jawab dulu. Jawab dulu kan. Yelah takutlah, kok lah tiba-tiba tanya bab takdir, esok meninggal, tak sempat dengar jawapan. La ilaha illallah, sian dia. Okeylah, saya cerita sikitlah bab takdir Ni sikit ni pun 3 jam ni. Tapi tak ada masalah. Okey. Cerita pada bab takdir. Sebab dah lama mencari jawapan. Allahu Akbar. Lama dah cari jawapan Itulah tak join kelas kami. Dia nak lebih cantik, join pertubuhan. Confirm dapat. Tak ada tuan-tuan cik puan. Gurau. Baik. Nak cerita pasal apa ni? Cerita pasal takdir. Takdir. Baik. Bila cerita pada Waalaikumsalam warahmatullah. Bila sebut pasal takdir, ingat tuan-tuan cik puan. Kan? Ini pasal apa ni? Ini adalah perbahasan pada rukun iman ke-6. Rukun iman ke-6. Ni. Rukun iman yang ke-6. Pada apa? Pada bab qada dan qadar. Pada bab qada dan qadar. Tu dia. Bila mana cerita pasal takdir ini, kan? Bila mana cerita pasal takdir ini, kita akan bahas pada perbahasan rukun iman. Jadi saya akan bukakan kitab. Sebabkan ada orang dah tanya, saya kena buka kitab lah jawab. Saya tak boleh jawab ikut sedap saya. Ustaz jawab ni ikut sedap ustaz ke? Bukan. Bukan saya jawab ikut sedap saya. Saya rujuk kitab. Saya bukakan kitab Matan Faridah. Faridatul Faraid fi ilmi aqaid. Pada bicara ilmu tauhid. Baik. Yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Fatani.
kan, Syekh Ahmad Al-Fatani, iaitu bahas perbahasan pada takdir, bab takdir. Dengar betul-betul tuan-tuan cik puan. Ni dah follow belum ni? Dah follow belum? Jangan lupa follow dulu Baik. Ini pada rukun iman yang keenam. Siapa ada kitab, siapa kalau tuan-tuan cik puan ada kitab ni, dia tak apa. Ada kitab ni boleh buka. Jangan risau. Dalam saya ajar tuan-tuan cik puan, semua saya rujuk kitab. Saya tak akan cakap benda yang tak ada dalam kitab. Kan? Saya tak akan bagi tuan-tuan cik puan ilmu benda yang tak ada rujukan. Okay. Jadi boleh buka muka surat keempat. Muka surat keempat, 5 baris daripada atas. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ambil ujung ni, keenam. Apa ni? Keenam. Kitab Matan Faridah, muka surat keempat, 5 baris daripada atas. Dia masuk kepada baris keenam. Iaitu apa? Keenam. Apa dia keenam ni? Rukun iman yang keenam. Apa dia? Beriman dengan qadarnya, baiknya dan jahatnya. Okey. Ertinya, apa dia? Apa maksud beriman dengan qadar baiknya dan jahatnya itu? Ertinya, bahawasanya sekalian perkara sama ada elok seperti taat atau keji seperti maksiat, hasil ia dengan perbuatan Allah Ta'ala atas muafakat kehendaknya pada sedia kala. Ni dia. Faham tak tuan-tuan cik puan? Faham tak? Semua? Okey. Faham tak? Okey. Kalau solat itu kita berbuat sebagai bukti selesai rukun Islam. Bukan. Tak, dia tak macam tu bahas dia. Kenapa kena solat? Sebab Allah suruh. Tu je jawapan dia. Kena diperjelaskan. Nak diperjelaskan. Yelah, saya jelaskan sikit lah. Okey. Apa maksud beriman dengan qadar baiknya dan buruknya? Okey. Siapa? Biasa tak kita dengar tuan-tuan cik puan, orang cakap lah. Ni bukan saya cakap. Yang baik datang daripada Allah. Yang buruk datang daripada diri kita sendiri. Biasa tak dengar tuan-tuan cik puan perkataan ni? Kan? Ni confirm ni jangan cakap tak biasa. Siapa tak biasa tu maknanya dia jarang pergi dengar ceramah. Kan? Ni biasa MC orang dekat kuliah, ustaz-ustaz kat kuliah. Okey. Tu dia. Biasa dengar kan? Biasa dengar. Saya nak tanya tuan-tuan cik puan. Faham tak perkataan tu? Kan? Okey. Akhir kata dari ceramah ustaz-ustaz, ceramah ustaz akan sebut ayat ni. Itulah. Tapi saya tak sebut Saya tak sebut. Saya walaupun ceramah saya tak sebut benda tu. Yang baik datang daripada Allah. Yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Nak tanya tuan-tuan cik puan, betul tak ayat ni sebenarnya? Nak tanya, betul tak? Tak pernah ustaz ulas. Ustaz cakap tapi ustaz tak pernah ulas. Ni tak apa, jangan risau. Saya ulas. Okey. Saya nak tuan-tuan cik puan, betul ke tak betul ayat ni? Ni jawab jujur, jawab jujur. Jangan tiru jawapan kawan. Jangan tiru jawapan kawan. Okey. Tu je. Yang baik datang daripada Allah. Yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Betul tak betul? Ada yang jawab betul, ada yang kata salah. Betul adabnya kan ustaz? Okey. Tak betul. Nampak macam betul ni. Betul. Wallahu akbar. Ramai kata betul rupanya. Biasa penceramah bagi tahu macam tu. Ni puan mata hati ni. Yang jawab tak betul ni dah belajar ni. Cantik tu. Okey. Jadi yang kata betul ni, kenapa kata betul? Okey. Kenapa kata yang jawab betul lah. Kenapa kata betul? Cantik ni. Betul atas jalan adab pada Allah. Salah jika memandang hakikat.
Cara adab sahaja, pegangan adalah semua dari Allah. Dah banyak kali ulang kan ayat ni Ustaz. Manusia bersifat lemah, tidak sempurna. Okey. Saya cakaplah kat tuan-tuan cik puan. Saya nak tanya. Saya tahu tuan-tuan cik puan, siapa yang jawab beradab tu, yang jawab beradab pada Allah SWT. Saya tahu tuan-tuan cik puan belajar. Saya tahu. Saya tak nafikan tuan-tuan cik puan tahu perkara ini. Saya nak tanyalah. Biasanya kalau ustaz-ustaz dia bagi ceramah, kan, tak kisahlah kuliah maghrib ke, ceramah umum ke, perdana ke, Allah, tak kisahlah mana-mana lah, wallah alam lah kan. Nak tanya, adakah semua yang depan dia tu, contohlah kalau depan tu ada 100 orang, semua ada 1000 orang, 5000 orang, nak tanya, adakah semua orang itu belajar ataupun faham perkara yang sama? Adakah semua orang yang datang tu dia faham, oh ustaz ni nak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nak tanya tuan-tuan cik puan, semua tahu ataupun sebahagian je yang tahu? Cuba respon sikit tuan-tuan cik puan. Semua tahu ataupun sebahagian sahaja? Kan? Tak semua yang tahu. Sebahagian je. Nampak tak? Nampak? Ramai orang jawab sebahagian je. Kadang-kadang bukan sebahagian, kadang tak sampai suku yang tahu. Kan? Melainkan kalau ustaz tu dia ada macam contohlah, dia ada pelajar pondok. Pelajar dia ada lebih 10,000 orang. Semua tahu, itu baru boleh bercakap. Tetapi kena tahu, kita ceramah untuk siapa? Untuk orang awam. Jadi jangan ni kalau yang guru saya ajarlah. Minta tolong tuan-tuan cik puan. Siapa yang selalu bagi ceramah, jangan bagi ceramah yang perkataan kita boleh menyebabkan orang awam, apa benda ustaz ni cakap ni? Tak faham. Itu dia. Ini saya tak kisah, kan? Saya tak kisah kalau semua tahu belajar ilmu, saya tak kisah. Cakaplah. Kan? Ini yang saya risau apa? Yang risau kalau yang tak belajar tu. Itu lagi risau tu. Yang tadi ada orang jawab betul tu kan? Itu saya sangat risau. Ni bukan saya ke cerita, memang kita jumpa. Saya jumpalah ada beberapa orang. Kadang di kalangan golongan pengajar juga. Saya tanya dia. Saya nak tanya sikit lah, saya tanya. Ustaz, biasa tak dengar yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri? Saya tanya macam tu. Lepas tu saya katalah, apa yang ustaz faham daripada perkataan ini? Dia bukan ustaz lah, dia kira macam pangkat-pangkat pakcik lah kan. Pangkat-pangkat pakcik. Dia kata apa? Yang saya faham, Allah buat benda baik, benda buruk kita lah buat. Gitu. Kan? Ni saya tanya ni, bukan budak darjah 1 tau. Saya tanya ni, bukan orang budak 12 tahun, 13 tahun, bukan. Ini umur anggaran dalam 30-40 ke atas, 20 ke atas. Bayangkan tuan-tuan cik puan, orang cakap seperti ini. Yang baik Allah buat, yang buruk diri kita lah buat ustaz. Allah mana buat benda buruk? Nampak tak? Ini perkataan apa ni? Siapa yang cakap seperti ini? Terima kasih yang dah follow. Jangan, yang baru masuk jangan lupa follow Follow dulu. Follow, share dan tap-tap like. Kan? Follow, share dan tap-tap like. Tu dia. Jadi kita katalah, bahaya. Siapa yang berpegang baik Allah buat, buruk manusia buat, ataupun diri dia ataupun manusia lah. Ini golongan apa? Ini adalah golongan fahaman golongan Mu'tazilah. Ni bukan Jabariyah. Jabariyah dia lagi satu. Siapa yang kata yang baik Allah buat, yang buruk kita buat, ini fahaman siapa? Fahaman Mu'tazilah. Ustaz ambil dekat mana ustaz? Main sebut je Mu'tazilah. Ni. Buka kitab sama juga, kitab Matan Faridah. Boleh buka pada muka surat yang ke-7. Siapa ada kitab boleh buka kitab. Muka surat 7 yang tepi kitab ni. Tepi kitab.
Tepi kitab ni. Saya bacakan lah, saya bacakan. Dengar tuan-tuan cik puan, dengar betul-betul. Ini pada bab takdir ni, saya sangat risau tuan-tuan cik puan. Sebab apa? Ramai orang salah faham. Salah faham pada bab takdir boleh terjerumus, boleh menjadikan kita tergolong di kalangan golongan-golongan orang sesat. Golongan ajaran sesat. Banyak ajaran sesat. Mereka salah pada apa? Salah pada bab takdir. Contoh apa? Contoh ni golongan Mu'tazilah. Dia salah sikit je. Dia kata apa? Dengar betul-betul. Apa dia kata? Kitab kuning kan? Yelah, kitab kuning ni. Kitab lama, kitab turas. Kitab turas. Qauluhu atas muwafaqat iradah. Nampak ni tuan-tuan cik puan Nampak tak? Dia tak apalah, saya bacakan je lah. Qauluhu atas muwafaqat iradah. Ini perbahasan pada sifat iradah. Okey. Artinya bahawa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiada mengada dan tiada mentiada. Meniada ni mentiadalah dengan kudratnya, melainkan akan barang yang telah ia tentukan dia dengan iradatnya. Nak kata apa? Nak kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan tidak menjadikan ataupun tidak mentiadakan makhluk bukan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Semua, segala perkara yang berlaku di alam ini, semua adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Nampak? Berbeza bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah kata apa pula? Yang berkata mereka itu, Mu'tazilah kata apa? Dengan bahawasanya Allah Ta'ala menjadi ia akan segala kejahatan dan yang keji, padahal tiada menghendaki ia akan dia. Allahu Akbar. Ni, Mu'tazilah kata apa? Mu'tazilah kata yang buruk sebenarnya Allah tak nak buat. Allah tak buat benda buruk. Tetapi Allah terpaksa buat benda buruk apa? Sebab makhluk nak. Ni ada. Ramai tak orang pegang benda ni? Dia kata apa? Dia kata, kita sebenarnya, kita kalau buat buruk ni, kan, bukan Allah yang buat. Tapi memang kita pilih. Kita dah nak buat buruk, Allah tu lah. Allah tunaikan lah. Nampak tak? Ni perkataan-perkataan nampak macam betul. Nampak macam berilmu. Rupa-rupanya, na'uzubillah. Rupa-rupanya bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asyairah wal maturidiyah. Jadi apa? Jadi golongan Mu'tazilah orang seperti ini. Dia kata apa? Dia kata yang baik kan Allah buat. Yang buruk manusia buat. Seolah-olah apa? Terima kasih yang bagi gift. Semoga dimurahkan rezeki. Jangan lupa tap-tap like. Dah dengar-dengar ni tap-tap like. Seolah-olah nak kata apa? Tuhan baik Allah. Apa? Allah buat benda baik je. Tuhan buruk manusia. Kan? Seolah-olah apa? Kita pun ada kuasa lah. Uish. Dahsyat orang kata ni macam ni. Yalah, walaupun kita buat benda buruk je, tapi kita ada kuasa buat benda buruk. Kan? Ramai tak orang pegang seperti ini? Ramai. Cumanya bila diterangkan, buat kata macam, uish, betul lah, macam salah, nampak tak? Habis sebelum ni pegang macam mana? Sebelum ni saya pegang macam tu lah Ustaz. Wah, Allahu Akbar. Ini yang kita risau. Jadi kita bahas pula pada bab takdir. Yang tadi tu dah settle Jangan risau. Kejap lagi saya bagi jawapan yang betul. Ayat yang betul. Okey. Jadi sebutan yang baik dari Allah, yang buruk daripada saya tu salah lah. Kalau kita nak cerita pada orang awam, yang orang awam tak ada ilmu, salah. Kerana apa? Kerana perkataan itu menyebabkan waham. Orang awam tidak faham
ataupun dia ada maksud yang tersirat di sebaliknya. Tapi kalau kita cakap pada orang yang berilmu, memang kalau depan-depan kita ni semua level-level qadi, kan? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Tu nama dia apa? Tu nama dia ta'abbud. Merendah diri. Okey. Betul. Orang awam jadi salah faham. Tu yang bahayanya. Okey. Tapi silap-silap orang boleh kata aku buat jahat ni Allah yang atur. Tiba pula salahkan takdir Allah. Ini pun salah juga. Ini siapa pegang? Ini adalah golongan Jabariyah. Kan? Oh tuan-tuan cik puan, kalau tuan-tuan cik puan nak lebih detail, saya ada. Ini buku ni guru saya yang susun. Dia ambil perbahasan daripada kitab Matan Faridah. Dia bukan ringkaskan. Dia cantikkan lagi menjadikan rajah. Ni. Ada perbahasan pada golongan ni. Ahli sunnah dengan Jabariyah ni. Ahli sunnah, Mu'tazilah dengan Jabariyah. Saya tunjuk tuan-tuan cik puan. Ada tak kat sini? Ni dekat sifat ni tak? Iradah. Kan. Ni. Ni. Sifat iradah ni. Ni. Nampak tak? Perbezaan pecahan sifat iradah Allah. Itu dia. Boleh tengok kalau dekat ada dalam kitab Matan Faridah, tapi cumanya kalau nak cari tu kena duduk belajar. Dia kalau kita cari sendiri susah sikit nak jumpa. Kan? Kalau tak boleh dapatkan buku ni. Okey. Sebab buku ni pun kita ada kelas juga. Ni buku apa? Pasal sifat 20. Kita ajarkan tuan-tuan cik puan sifat 20. Okey. Jadi saya sambung semula. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta maaf tuan-tuan cik puan, laju sangat bagi salam. Nanti saya akan ulang balik. Apakah perkataan yang sebenar? Ayat yang betul. Mana nak beli buku tu? Nak beli buku tu ada dalam beg kuning. Nantilah, sekejap lagi saya buka. Jangan risau. Belajar dulu. Belajar dulu, jangan terus beli. Kan? Ni nak beli terus je. Faham dulu. Belajar, nampak, baru beli. Baru cantik. Tu dia. Ya, kita pun ada kelas juga, ada kelas. Dia ada. Nak beli buku saja ataupun nak beli buku dengan masuk kelas sekali. Bayar sekali, belajar sampai mati. Setiap hari ke Ustaz buat live? Ya, saya buat live setiap hari. Setiap hari Ahad hingga Khamis. Jika tiada aral melintang. Kalau ada kerja, saya tak buat live lah. Baik. Jadi, bila cerita pada takdir, kan? Bila cerita bahas pada bab takdir, ni siapa ada pen kertas, minta tolong tulis Jangan tak tulis pula. Rugi tak tulis. Nanti lupa. Penat-penat cerita lupa pula. Rugi lah. Baik. Bila cerita pada bab takdir, ingat, kena pandang dua sudut pandang. Masuk pada bab takdir, kena pandang dua sudut pandang. Iaitu apa? Yang pertama, zahir. Yang kedua, hakikat. Ni dia. Baik. Terima kasih. Yang baru masuk jangan lupa follow, share dan tap like. Sambil dengar tap like, jangan lupa tap like. Tu. Laju-laju sikit tap like. Okey. Biar apa? Biar ramai-ramai lah masuk. Kan? Takkanlah kita dapat ilmu nak kita seorang je. Kan lagi bagus, lagi cantik kalau kita dapat ilmu, orang lain pun dapat ilmu juga. Kan? Sahabat-sahabat kita, saudara mara kita, tu. Share dekat kawan-kawan yang macam diri macam gundah gulana, tak nampak jalan kehidupan. Share kat diorang live ni. Kan? Hidup macam selalu murung, sedih. Join live kita. InsyaAllah
bahagia. Okey. Dengar ni tuan-tuan cik puan. Bila mana cerita pada takdir, pandang dua sudut pandang. Zahir dan hakikat. Zahir siapa buat? Zahir makhluk yang buat. Zahir makhluk. Zahir makhluk buat. Dia bukan, sebenarnya dia perkataan dia bukan makhluk yang buat, dia seolah-olah nampak macam makhluk yang buat. Okey, nampak macam makhluk, tetapi hakikatnya ini semua apa? Allah. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang jadikan, Allah yang gerakkan. Inilah dia. Okey. Baik. Sebab apa? Sebab itulah bila mana kita nampak makhluk buat, pandang dua sudut pandang. Lepas tu nama zahir ni kita panggil apa? Zahir syariat. Zahir syariat. Okey. Zahir ni apa tuan-tuan cik puan? Zahir ni adalah perkara yang kita lakukan sekarang ni. Perkara yang kita buat sekarang ni, perkara yang kita nampak, itu secara zahirnya. Hakikat perkara yang kita tak tahu. Terima kasih yang bagi gift, semoga dimurahkan rezeki. Hakikat perkara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sejak azali lagi. Itu dia. Kan? Contoh, nampak orang tu mencuri. Secara zahirnya, zahir kan, wajib cegah. Wajib kata ini keburukan ni. Buruk benda ni, kena cakap. Tapi hakikat tahu. Cakap dalam hati, ini Allah yang jadikan, Allah yang gerakkan. Perkara zahir kena sebut zahir. Kan? Dia tak boleh nampak orang buat jahat. Kan? Contohlah, dia mencuri. Saya bagi situasi nak bagi faham Orang tu mencuri. Orang tu mencuri. Lepas tu kita cakap dengan dia, kenapa mencuri? Dia kata apa? Aku mencuri ni Allah yang gerakkan. Nampak tak? Dia salah pasang. Dia pasang hakikat pada makhluk. Tak boleh. Ini apa? Haram perbuatan ini. Orang cakap zahir, jawab zahir. Kenapa mencuri? Cakaplah. Sebab lapar ke? Sebab tak ada duit ke? Sebab memang hobi ke? Contohlah. Kan? Saja nak suka-suka, mencuri suka-suka. Ada orang buat macam tu. Kan? Okey. Faham ni, faham. Baik buruk dari Allah. Di mana dosa pahala? Orang tanya. Dosa pahala kat mana? Dosa pahala kat mana? Dosa pahala dekat zahir. Kan? Secara zahirnya. Kan? Ini apa? Janji Allah lah. Buat baik. Kan? Kita buat baik. Buat baik. Dapat pahala. Buat buruk dapat dosa. Ini apa? Ini pun hukum syarak. Kan? Ini nama dia syariat. Ini nama dia syariat. Okey. Nanti orang tanya juga, habis Ustaz, kalau semua dah Allah tentukan, kan? Kalau semua Allah dah tetapkan, apa guna kita buat pilihan? Apa guna kita buat pilihan? Dia kalau dalam kelas, kita bahas dalam sedikit lah. Tapi untuk orang awam, saya cakap macam ni. Sekarang ni kita tahu tak takdir kita? Siapa yang dekat sini, dia tahu takdir dia ke mana? Kan? Siapa tahu esok dia hidup lagi ke dia mati dah? Siapa yang tahu takdir dia? Cuba respon sikit. Ada tak? Dekat sini dia dah tahu dah pengakhiran hidup dia.
Dia dah tahu dia masuk syurga ke dia masuk neraka. Tahu? Tak tahu. Tak tahu. Kan? Tiada siapa pun yang tahu takdir dia. Jadi macam mana? Kalau kita dah tak tahu, kan? Hiduplah secara zahir. Faham tak? Hiduplah secara zahir. Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Dah, settle. Jangan tak payah pening-pening. Okey? Kita tahu, buat baik dapat pahala. Buat perkara yang Allah suruh, kan? Buat perkara yang Allah redha dapat pahala. Buat perkara yang Allah larang dapat dosa. Dah settle. Itu je. Kan? Ni saya cerita ni untuk orang awam lah. Kalau nak cerita dalam pelajar kami lebih sedikit lah dapat dia. Tapi tak ada masalah. Sama, tetap kefahaman sama. Okey? Itu dia. Kan? Jangan kita, siapa? Ramai orang sekarang, dia mencampur adukkan perkara yang zahir dan perkara yang hakikat. Itu dia. Macam tadilah, kembali semula pada perkataan tadi. Yang baik datang daripada Allah. Yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Ini orang ini, kan? Dia dah mencampur adukkan. Perkara yang zahir dan perkara yang hakikat. Nak tak saya bagi perkataan yang betul? Okay. Ni tadi hakikat ni Allah apa? Allah yang jadikan, Allah yang gerakkan. Ni semua perkara ni yang kita nampak seolah-olah yang makhluk buat ni Allah jadikan, Allah yang gerakkan. Nak saya bagi perkataan yang betul. Siapa nak respon nak? Kita tengok ramai tak nak. Siapa? Yelah, saya faham. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan cik puan yang pernah juga cakap perkataan seperti ini. Jadi apa? Bila dah tahu perkataan benar, lepas ni kalau dengar ada ustaz cakap, kita dah faham. Dah lega hati kita, tenang dah. Itu apa? Dengar betul-betul. Dengar perkataan yang betul. Okey. Dengar Yang baik datang daripada Allah. Ini dengar betul-betul. Yang baik datang daripada Allah. Yang buruk saya sandarkan pada diri saya yang lemah ini secara zahirnya. Kan? Hakikatnya baik dan buruk Allah Ta'ala jadikan. Dapat tak tuan-tuan cik puan? Dapat tak? Saya ulang sekali. Yang baik datang daripada Allah. Yang buruk saya sandarkan pada diri saya yang lemah ini secara zahirnya. Secara zahirnya itu kena cakap hakikatnya baik dan buruk Allah Ta'ala jadikan. Ni dia. Alhamdulillah dapat. Yang penting tu, zahir hakikat tu kena sebut. Okey? Cumanya, saya nasihatkanlah. Sekali lagi sebut ustaz. Okey, sebut. Yang baik datang daripada Allah. Yang buruk saya sandarkan di atas kelemahan diri saya ini secara zahirnya. Hakikatnya baik dan buruk Allah yang jadikan. Hakikatnya baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Kan lagi cantik ayat dia tu. Itu kalau orang dengar tu, lain macam lah. Ustaz ni punya cakap, nampak? Yang baik datang daripada Allah. Yang buruk saya sandarkan pada kelemahan diri saya ini secara zahirnya. Betul. Kita bukan nak cakap kita tinggi ilmu, bukan. Cumanya kita nak apa? Kita nak orang awam tidak salah faham. Itu dia. Kan? Kita tak nak orang awam salah faham. Sebab apa? Pada bab akidah, hati-hati tuan-tuan cik puan. Bab akidah, orang awam salah faham boleh
merosakkan akidah mereka. Ini yang kita risau, kan? Kalau pada bab fiqh, dia orang awam sebab fiqh dia ada perkara furuk-furuk dia yang lain. Dia ada perbahasan lain. Tapi kalau pada bab akidah tak boleh. Wajib tepat. Dia. Hakikatnya baik dan buruk Allah Ta'ala yang jadikan. Nampak tak? Cantik. Maaf tak? Selalu bersiaran jam berapa dan hari. Saya selalu live setiap hari Ahad hingga Khamis. Jika tiada aral melintang. Pukul 3 petang. Hari Ahad hingga Khamis pukul 3 petang. Kadang saya lewat sedikit. Kadang saya cepat sikit. Okey? Tapi anggaran dalam pukul 3 lah. Pukul 3. Jangan risau. Kalau saya tak ada live tu, maknanya saya ada urusan lah tu. Nampak? Faham tak? Dekat sini dah faham belum tuan-tuan cik puan? Dah jelas ke belum? Kalau jelas, respon jelas. Di mana ni Ustaz? Saya dekat Kempas, JB. Jelas, cantik. Okey. Nama Ustaz apa ya? Biasa orang panggil Hairi. Biasa orang panggil Hairi. Alhamdulillah, jelas cantik tu. Kalau tak jelas, tanya, jangan risau, tanya. Tahu? Sebab perkara ini dia bahaya. Kalau kita faham yang macam awal-awal tadi, baik Allah buat, buruk kita buat, jadi golongan apa? Jadi golongan yang Mu'tazilah. Amal baik dan buruk tergantung dengan keadaan hati, niat, usaha dan ikhtiar. Ini bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah ni. Okey. Tu dia. Jadi lepas ni kita faham kan? Lepas ni maknanya kita kena sandarkan pada Allah dalam apa jua keadaan. Itu pada hakikat, pada zahir kena pada diri kita dengar. Kalau kita nak bercakap dengan orang, nampak orang buat buruk, tak boleh haram kalau cakap ini Allah yang jadikan. Tak boleh. Haram perkataan tu. Perkara zahir wajib cakap zahir. Orang buat buruk wajib cakap dia ni buat buruk. Salah perbuatan ni. Perlu dikenakan undang-undang. Perlu dihukum. Itu secara zahirnya. Kalau kita semata-mata pada Allah, zahir hakikat, betul. Siapa yang dia pasang semua, kan? Ahli sunnah dia pegang dua. Kalau Mu'tazilah dia pegang ni. Zahir hakikat makhluk yang buat. Kalau Jabariyah dua-dua Allah buat. Ni dia. Siapa? Golongan Jabariyah ni lagi dahsyat. Kan? Dan ada juga di kalangan kita ni yang dia faham macam tu. Dia faham apa? Dia faham semua Allah buat ni. Baik Allah buat, buruk pun Allah buat. Dia kata ayat dia macam ni lah. Saya tak minta pun buat benda buruk ni. Dah Allah yang nak, Allah yang tentukan saya buat buruk. Saya buat, nampak tak? Ni, siapa yang cakap perkataan seperti ini, hati-hati tuan-tuan cik puan. Berdosa besar. Kan? Dosa besar. Kalau sampai dia kata apa? Memang Allah yang gerakkan. Memang Allah yang buat benda ni. Boleh jatuh kufur. Bahaya tak tuan-tuan cik puan pada akidah ni? Sangat-sangat bahaya tuan-tuan cik puan. Jangan pandang ringan tuan-tuan cik puan. Sebab itulah pentingnya apa? Kembali semula pada sini. Sebab itulah pentingnya belajar sifat 20. Tak boleh Ustaz, tak boleh. Tak boleh. Benda zahir wajib cakap zahir. Kan? Kalau orang tu buat keburukan, wajib cakap dia buat keburukan. Jangan pasang saya buat buruk ni Allah yang jadikan.
Saya buat buruk ni, Allah yang gerakkan. Janganlah salahkan saya. Nampak tak? Ini. Ini perkataan tahu. Siapa cakap macam kita tahu lah. Dia tak belajar ilmu tauhid. Bukan kita nak rendahkan, tapi kita kesian lah. Kesian. Kan? Siapa tak dapat ilmu ni? Sebab tu saya cakap, pentingnya belajar ni. Sifat 20. Pentingnya belajar sifat 20 ni. Waalaikumsalam. Ustaz, lama tak nampak. Ustaz, lama tak dapat live, Ustaz. Ya itulah. Busy kerja. Minta maaf lah. Okey. Jadi inilah yang kita perlu betulkan. Inilah yang kita perlu jelaskan kepada umat. Jelaskan kepada orang awam. Supaya apa? Supaya orang awam kita tidak salah faham. Tidak salah pegang. Makam belajar boleh nak bahas. Betul. Tapi kalau orang awam, kena cakap benda zahir. Kalau kita cakap Allah semata-mata zahir hakikat, apa guna perintah dalam larangan? Itulah. Okey. Allahu Akbar. Bila ustaz akan buat live lagi? Saya buat live setiap hari Ahad hingga Khamis. Setiap pukul 4 petang. Jangan risau. Tak dapat masuk hari ni tak apa. Esok saya ulang lagi. Tapi tak ulang ni lah. Esok kita masuk bab baru pula. Okey. Ni dia. Ini pun saya dah ulang ni. Tak tahu lah. Siapa yang join live saya ni memang kata ustaz ulang benda ni je ustaz. Memang saya ulang benda ni je. Apa? Sebab kalau boleh saya nak setiap masyarakat kita, terutama orang Islam, semua faham perkara ini. Pada bab akidah kan. Kalau boleh kita memang sama. Sebab apa? Inilah yang diajarkan oleh para ulama. Inilah yang ulama suruh kita buat. Dan inilah kan, inilah perkara yang berada dalam fatwa. Fatwa RUU tu kan, RUU kerajaan mufti tu, RUU mufti wilayah tu. Inilah dia. Perkara inilah yang dibawa. Kerap ulang pun lupa ustaz. Itulah. Lupa dah. Kelas malam tak ada ustaz ya. InsyaAllah jangan risau. Bermula bulan depan lah kami akan buka kelas malam. Tapi Jumaat lah, Jumaat malam. Jumaat malam. Tapi insyaAllah tu dalam perancangan juga. Boleh. Kalau nak survey dulu boleh, tak ada masalah. Nak screenshot bahagian takdir, boleh. Ni dia. Nampak tak? Aduh hai. Okey, ni dia. 1 2 3 1 2 3. Tu dah. Okey tu. Baik. Itu pentingnya belajar tuan-tuan cik puan. Okey. Google Meet ke ustaz kelas malam tu? Ya betul, sama juga. Dia sama kelas malam yang hari Jumaat pagi, cumanya kami buat malam. Kita buat malam dan ni untuk pelajar barulah. Kan? Pelajar baru. Iaitu apa? Kita akan belajar daripada muka surat yang pertama. Ni bukan kelas baru. Bukan kelas sambungan, bukan. Ini kelas malam ni kita memang ulang daripada awal. Ulang daripada awal. So kita ada 2 pelajar lah. Satu pelajar yang pagi dan satu lagi pelajar yang malam. Okey. Kalau pelajar yang dah masuk pagi tu, masuk pagi je lah. Nak masuk malam, dia kena daftar kelas malam pula. Dia berbeza. Okey. Tu dia. Pelajar lama nak masuk boleh ke? Dia pelajar lama nak masuk tu, dia itu kena pendaftaran baru. Pendaftaran baru. Okey. Kelas baru kena beli kitab. Kena daftar ke? Ya betul. Yang untuk malam ni memang ada. Kalau macam Jumaat tu, kita memang ada yuran bulanan. Memang setiap bulan lah kena bayar. Kalau yang macam kelas hari Selasa dengan Rabu, itu bayar sekali je. Tapi kalau hari Jumaat, memang kena bayar. Wajib tak ustaz bayar?
Bayar, wajib bayar lah. Okey. Ustaz, saya minat Ustaz. Minat kelas. Cakap betul-betul, minat kelas. Jangan cakap tu. Pak, salah lain faham nanti. Di mana nak daftar ya Ustaz? Saya. Oh, okey. Untuk yang kelas malam, saya cakap dulu, untuk yang kelas malam ni, saya belum buka pendaftaran lagi. Untuk yang kelas malam ni, kita tak buka pendaftaran lagi. Yang pendaftaran yang kita buka sekarang ni, hanya kelas pagi. Bayaran macam mana? Okey, kalau untuk pendaftaran RM50 termasuk dengan dapat kitab. Tuan-tuan cik puan akan dapat 3 kitab. Ni, akan dapat kitab Matan Faridah, ilmu tauhid, kitab Matla'ul Badrain, ilmu fiqh, dan kitab tasawuf. Ilmu tasawuf. Hidayatus Salikin. Ustaz, kelas malam tu apa ni? Kelas malam tu ajar apa? Kelas malam kita belajar yang sama juga, yang ni. Kelas malam kita belajar benda ni. Cumanya kelas malam tu dia pendaftaran baru. Kan? Kalau macam kelas pagi tu kita kan dah mula yang lama dah. Ni kelas malam ni kita baru nak mula. Ni untuk pelajar baru. Tapi untuk kelas malam insya-Allah jangkaan kami kita mula bulan depan. Bulan 11. Sebulan 50 selama berapa bulan? Kita belajar kelas kita, kalau ikutlah anggaran kita 2 tahun, tapi kita tahulah 2 tahun memang takkan habis. Sebab tu saya kata dengan tuan-tuan cik puan, kami tak janjikan 2 tahun boleh khatam kitab. Tak ada lagi setakat ni ulama belajar 2 tahun khatam kitab tuan-tuan cik puan. Setakat ni lah. Saya pun dah tanya jugalah dengan pelajar-pelajar pondok, memang tak dapat. 2 tahun memang tak dapat apa dah. 2 tahun paling-paling pun 2 helai. 2 helai kitab ni. 2 helai. Kan? Jadi saya tak boleh nak janjikanlah sebab apa? Kita punya kaedah pembelajaran daripada kulit ke kulit. Kita bukan belajar ikut 1-2 bab, bukan. Kita memang belajar daripada kulit tembus kitab. Gitulah. Jadi kalau 2 tahun tu memang 50 yuran bulanan tu setiap, ya betul, setiap bulan 50 je tuan-tuan cik puan untuk online. Kalau untuk offline dia dalam 100 lah. Betul lah, offline 100 kalau bersemuka lah. Online 50 saja. Makna 5 tahun baru selesai kan Ustaz? Dia tak. Saya kata minta maaf tuan-tuan cik puan, kalau orang tanya saya, Ustaz berapa tahun boleh khatam kitab? Saya kata dia, saya tak janjikan apa-apa. Saya tak janjikan. Okey. Jadi siapa yang berminat lah nak mendaftar, ni untuk yang kelas tak kisah pagi ke malam ke, saya minta tuan-tuan cik puan kontak nombor saya. Saya tak buka beg kuning hari ni. Minta maaf lah, saya tak buka beg kuning hari ni. Berapa jam untuk satu kelas? Sekali kelas 2 jam setengah. 2 jam setengah. Ni 01156983501. Tuan-tuan cik puan boleh kontak nombor ni. Ni nombor saya. Okey. Tuan-tuan cik puan kan, ambil nombor ni, lepas tu boleh PM saya. Cakap je nak daftar kelas malam ataupun kelas pagi. Kelas fardu ain malam ataupun kelas fardu ain pagi. Okey. Jadi yang tu untuk yang kalau orang tanya berapa tahun nak belajar tu, minta maaf, saya tak berani nak janjikan apa-apa. Nama saya Ustaz Khairi. Okey. Ni dia. Allahumma salli ala Muhammad. So apa sebab
Yelah, saya pun belajar daripada guru pondok juga. Kan? Dan memang guru saya kata memang orang kata apa kalau 5 tahun pun memang tak habis. Dalam kitab pelita penuntut. Dalam kitab pelita penuntut kata apa? Sekurang-kurangnya lah kalau orang tu betul-betul nak jadi alim, dia perlu belajar selama 40 tahun. 40 tahun. Tapi kita tak adalah nak sampai alim. Kita nak lepas fardu ain. Malam tu kalau apa Ustaz? Malam pukul 8. Pagi 8.30. Malam pukul 8. Tu dia. Betul, selagi hidup, selagi hayat di kandung badan, belajarlah tuan-tuan cik puan. Kan? Tak apa tuan-tuan cik puan. Kan? Kita belajar 50 tuan-tuan cik puan. Sebulan 50 je. Belajar untuk apa? Untuk diri kita juga. Bukan kita belajar untuk orang lain. Kalau on off kelas boleh tak Ustaz? Dalam masa belajar tu. Kita tak sedap lah kan kalau belajar on off. Tapi tak ada masalah. Kan? Apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Video rakaman tetap ada. Apa nama kitab ni Ustaz? Ni. Kalau untuk ilmu tauhid, kitab ni. Kitab Faridatul Faraid fi Ilmi Aqaid. Kalau untuk ilmu fiqh, kami menggunakan kitab Matla'ul Badrain. Kalau untuk ilmu tasawuf, kami menggunakan kitab Hidayatul Salikin. Ni, 3 kitab ni lah yang akan kita gunakan. Okey. Boleh tuan-tuan cik puan. Okey. Jadi kalau siapa yang nak mendaftar, boleh, tak ada masalah. Nanti PM je nombor ni, bagi salam cakap, Ustaz, saya nak daftar kelas malam ataupun kelas pagi, cakap je. Okey. Cuma untuk kelas malam tu kita cakap kelas malam memang kita mula pada awal. Memang kita insya-Allah start bulan 11 kita kumpulkan pelajar dulu. Nak kumpul pelajar ni. Kan? Tengok, kalau macam ramai kita mula bulan 11 lah. Tapi kalau macam tu mungkin kita akan mula bulan 12 insya-Allah. Kelas malam mula pukul apa? Kelas malam mula pukul 8. Kitabnya Ustaz ada jual. Pendaftaran dah termasuk kitab. Pendaftaran sudah termasuk kitab. 3 kitab untuk 2 jam. Dia tak adalah 3 kitab 2 jam. Mungkin minggu pertama kita belajar kitab ni. Minggu kedua kita belajar kitab ni pula. Minggu ketiga kita belajar kitab ni. Macam tu. Kan? Dia tak ada orang belajar kitab, satu kitab setengah jam, tukar kitab lain setengah jam, tak ada. Itu bukan kaedah belajar kitab. Nanti tak dapat nanti, susah. Kan? Tak apa, kita ajarkan tuan-tuan cik puan ni. Kita bukan nak ajar kosong tuan-tuan cik puan. Kita nak tuan-tuan cik puan belajar biar dapat. Kan? Dia bukan setakat belajar dengar je, dengar kosong, bukan. Macam dah ada kitab, tak payah belilah Ustaz, cuma daftar masuk. Ya betul. Kalau yang siapa yang dah ada kitab, tak payah beli. Cuma saya cakap lah, untuk yang pelajar pagi tu nak masuk kelas malam, itu daftar lain tau, bukan tu yuran lain. Saya segan nak cakap benda ni. Tapi kita nak cakap untuk belajar yang memang betul-betul baru nak belajar. Boleh ni, PM nombor saya. Ambil nombor ni dulu, PM dulu. Tak apa, tak daftar sekarang pun tak apa. Tiap bulan bayar 50, betul? Setiap bulan bayar 50 je. Okey. InsyaAllah tuan-tuan cik puan, kita setiap minggu satu kitab Ustaz. Dia tengok pengajar lah, tengok pengajar. Tengok pengajar je. Yuran belah malam berapa Ustaz? Yuran belah malam sama juga. Tak pandai jawi boleh guna kitab Rumi ke Ustaz? Siapa yang tak pandai jawi, jangan risau. Kitab tetap akan dapat. Kitab tetap akan dapat. Nak buka dua-dua, tapi cantiknya buka dua-dua lah. Boleh tengok jawi, boleh tengok Rumi. Dalam keadaan kita tengok Rumi, kita pun dapat belajar kitab jawi sekali. Itu pendaftaran RM50. Tak apa, PM dulu saya. Nanti saya bagi detail. Okey. Tu dia. Betul, seminggu sekali. Pendaftaran 50 dapat kitab. Yuran bulanan berbeza
pendaftaran dengan bulanan tak termasuk tau. Jangan risau, nanti saya bagi detail tuan-tuan cik puan. Saya takkan bagi tuan-tuan cik puan pening baru daftar, tak. Bagi tuan-tuan cik puan jelas dulu baru daftar. Kalau tuan-tuan cik puan rasa macam tak jelas apa benda ni, jangan daftar dulu. Jangan daftar dulu. Biar tuan-tuan cik puan tahu betul-betul. Kan? Saya ajarkan ni akidah apa? Kita ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu yang kami pegang. Pada fiqh kami berpegang pada mazhab Syafi'i dan meraihkan lagi 3 pendapat mazhab. Dan pada ilmu tasawuf kita pegang pada 2 imam besar. Iaitu apa? Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Inilah yang kita pegang. Kan, jangan tanya pula, ustaz ini benda ni ustaz. Jangan ustaz, tak apa. Tanya dulu. Tanya bagi jelas faham, daftar baru cantik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan cik puan. Jadi itu saja daripada saya. Minta maaf lah kalau tak sempat nak bahas lain ni. Ni bahas pada bab takdir tadi. Okey. Jadi itu saja daripada saya tuan-tuan cik puan. Siapa minta maaf lah kalau ada terkurang ke. InsyaAllah kita sambung pengajian kita esok. Tapi esok saya ingat saya nak cerita benda lain. Esok kita cerita lain pula. Kita nantikan. Nantikan. Jadi itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada live yang akan datang. Terima kasih sama-sama insya-Allah. Ni ambil dulu. Nombor ni ambil dulu. Screenshot ambil dulu, nanti PM saya. Okey, dah screenshot semua Okey, terima kasih. Assalamualaikum. La ilaha illallah.